Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak diucapkan kepada tuan pengurusi acara yang berhormat Nabi Muhammad Taufik, masih banyak. Seterusnya Tuan Imam, barisan jawatan kuasa masjid. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, diam tak diam kan, kita dah hampir dah, orang kata kan, hampir dah menuju kepada orang kata pada hari pecutan terakhir lah kan. Dan alhamdulillah ramai orang mat pagi ni kan. Kuliah subuh ramai, yang datang sembahyang subuh pun ramai. Cuma yang tak datang lagi ramai lah kan. Cuma alhamdulillah Allah bagi kesempatan. Allah bagi kesempatan kepada kita untuk terus kan? Allah Ta'ala bagi ruang dan peluang untuk terus beribadah kepada-Nya. Pernah satu ketika Nabi ambil sebatang kayu tu, ranting kayu tu, Nabi buat garisan panjang, buat garisan panjang. Kemudian pada garisan panjang tu Nabi lukis satu segi 4 tepat tu, tergantung kepada garisan yang panjang, segi 4 tepat. Kemudian dalam segi 4 tepat tu Nabi cakar-cakar dalam tu. Sahabat tanya, apa yang kau lukis tu Rasulullah? Maka Nabi bagi tahu garisan panjang tu, itulah cita-cita manusia. Kita ni bila makin dekat tu makin perasan lah kita akan beraya. Macam tu lah ayat dia kan. Mentari dah khabar dah, tak ada apa ni, boleh beraya. Endemik macam mana pun raya, dia dah tak peduli dah. Penyimpan moho besar raja-raja tu dia tak peduli dah yang mentari cakap tu. Jadi mentari cakap boleh raya tu kan. Tapi soalannya confirm ke hidup lagi pagi raya tu soalannya. Bila cakap tu mula lamut kata cabar sikit. Dah mula dah cerita mati dah kan. Macam tu kan. Buat garisan panjang tu cita-cita manusia. Dia cakap ujung tahun ni kau tengoklah rumah Dan jadi apa je. Kau tengoklah cukup bulan ni kau tengok kereta Dan bertukar ke tak. Kau tengok Dan kau jap lagi nak pergi pakan. Kau tengok besok pagi apa rupa telefon Dan. Dah telefon tukar. Kau jap lagi esok pagi, hujung bulan, hujung tahun kan. Semua tu melibatkan cita-cita. Tapi yang segi 4 tempat yang Nabi lukis tergantung tadi, dia kata setakat itu je umur manusia. Bukan banyak warna. Kemudian dicakar, dicala. Lah, banyak betul. Cala tu punya, kecakar-cakar tu punya dugaan dan ujian. Jadi lagilah sekejap rasa masuk. Saya pun baru 2 kali pergi buku rumah mak. Habis baru sekali je. Nak bagi tahu dek sibuk kan. Macam mana tu? Ceramah hari-hari kan. Agak kalau boleh pagi raya ceramah pun suruh ceramah macam tu kan. Meratur betul kan. Itu pergi kucing 3 hari kan. Balik tu tak sampai buka puasa rumah tu kan. Dalam kereta banyak kali dalam kereta. Tapi itulah manusia. Nabi pesan kalau kau hidup hari ni jangan cita-cita hidup sampai esok. Maknanya jangan panjang cita-cita kan. Hiduplah seadanya. Dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia ni tempat meninggal. Dunia ni ibarat R&R, tempat rehat dan rawat. Kalau kita naik kereta lah berhenti ke R&R tu. Sekarang banyak R&R yang baru buat kan. Lawa betul tempat ni dia buat tapi tak pernah orang cakap lawa betul lah tu ada kosong-kosong tanah lapang, beli tak ada buat rumah tu. Tak ada. Semua berhenti lepahan hajat je, setakat je. Pek buang air pun macam tak sadar mati, takut kena tinggal kat Bus Express tu. Yang naik bas lah. Berhenti sekejap lepas hajat ataupun minum sekejap ataupun minum makan dia lapar nak apa tu perjalanan.
Macam itulah dunia, kan? Jadi kita ni, saya ingat 2-3 hari lepas saya camah kat Putrajaya. Tajuk tak berpuasa tapi nak raya. Tu ayat dia. Tajuk tu dia pilih lah, bukan saya pilih terus. Makna soalan tentang tak puasa ni bukan hanya merujuk kepada GPH, geng plastik hitam. Tak, kan? Geng plastik hitam ni memang dia saja-saja tak puasa, kan? Ni cerita termasuk juga orang yang perasan dia puasa tapi sebenarnya tak puasa. Macam tu. Macam mana pula tu? Tu cerita hari ni tu. Lama kuliah subuh kita ni. Dah alang-alang Samsul debat jarang datang. Sekali datang, lama lah sikit, kan? Tahu sambung sampai 2 hari kan. Sampai 2 hari kan, yang disebut kan. Tak ada lah, kan? Jadi kalau kita tengok, kan, apa maksud puasa ni? Falsafah puasa ni apa? Falsafah puasa ni adalah untuk menahan diri daripada makan dan minum dan perkara membatalkan puasa kerana Allah. Jadi bila sebut kerana Allah, falsafahnya adalah apa Allah suruh kita buat, apa Allah tak bagi kita buat, jangan kita buat. Macam tu. Tapi yang Allah tak bagi buat itulah yang kita buat, kan? Tu yang kita pilih. Macam mana tu, kan? Lepas tu mengaku tak kita, dapat tak kita agak takwa. Memang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran tu, ayat 183 tu, Allah Ta'ala kata di hujung tu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa, gitu. Maknanya takwa tu dah ada. Allah memang nak bagi takwa tu kat kita. Tapi tu pula lah, mudah-mudahan kau dapat. Tapi nak dapat tu konolah layakkan diri nak dapat, kan? Macam mana nak dapat takwa, kan? Baru 5 bulan Ramadan hilang, kan? Malam pertama ramai belia tu, kan? Tak kala lagu raya dah mula dikumandangkan, belia pun hilang. Yang tinggal beliau, kan? Beliau-beliau yang bila sujud tu berbunyi lutut tertap-tap dah, kan? Berbunyi lutut dah. Ayo, kan? Orang-orang lama juga nak hidup, kan? Jadi semangatnya besar. Tu sebab bila saya pergi Kuching, saya terkejut. Bila pergi Sarawak, kan, pergi kawasan pedalaman tu, bila dah sampai masa tahun lepas, 2 tahun lepas lah, masa sebelum PKP lah saya pergi tu, dah masuk 25-26 Ramadan pun penuh lagi sampai koridor, sampai beranda luar lah semayang. Apa beza, kan? Apa budaya tu? Baru ni saya pergi Makkah, pergi umrah, kan? Pun ramai orang. Tapi masa tu pergi sebelum puasa lah. Rupa orang Arab ni, dia masuk Rejab dengan Ramadan memang ramai, kan? Rejab dengan Ramadan memang dia beria sungguh. Puasa ni lebih lagi. Tapi kita kenapa semangat kita semakin ni? Dulu alhamdulillah waktu PKP Allah bagi ujian PKP kat kita. Alhamdulillah setiap malam tak tinggal tarawih. Complete set. Berjuta imam tanpa tauliah berjaya dilahirkan. Kat rumah berobot sampai kan abah pergi Giant beli barang. Bang, ni anak dah siap dah nak sembang zuhur, abang lambat lagi kau. Tunggu abang balik. Marah imam besar tu. Imam besar tu suruh tunggu dia balik baru jadi nak sembahyang sesama. Walaupun dia nak tahu nak Allah sepanjang waktu tu, kan? Tapi nak bagi tahu tu, semua tak tinggal sembahyang. Malahan tak tinggal tarawih. Tapi bila dah buka balik, dah boleh kita pergi ke masjid, kan? Dah boleh. Dulu bising, apa pasal masjid tutup, kan? Sampai bila keadaan ni? Pasar raya buka, marah. Bila buka masjid, kenapa jarak? Marah juga. Lepas tu dah rapat sejarah, pun marah juga. Yang best tu, yang marah tu tak datang. Bukan masalah tu, kan? Memokak dalam media sosial. Yang penting media sosial dapat follower, dapat like. Dan kadang-kadang bila baca dalam tu takut tengok, kan? Tu sebabnya kita kata nak kerja takwa. La'allakum tattaqun. Maknanya mudah-mudahan kamu bertakwa. Tak semua orang dapat. Jadi makna kena usahakan. Dalam ayat tu juga sebut apa? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Wahai orang beriman. Dia tak cakap wahai orang Islam pun dia tak cakap. Orang Taman Marida langsung tak cakap. Wahai orang Senawang tak ada. Orang Malaysia tak ada.
Dia kata, wahai orang beriman. Makna beriman ni macam mana? Beriman ni orang yang yakin dan percaya. Orang yang ada kepercayaannya, keyakinannya. Dan percaya ni, contohlah, orang tu percaya depan tu ada hantu dah. Memang dia tak lalu jalan tu. Kalau dia jalan pun dia bawa geng-geng yang handal-handal sikit. Kan? Kalau dia yakin, maknanya maksud apa? Bila dia yakin adalah tindakan-tindakan yang dia ambil. Dia tak adalah tunggu lah. Macam itulah juga kita, kalau kita yakin dengan Allah, maka tindakan kita tu. Sebab ada seorang Arab Badui tu, dia sebut, sesungguhnya aku seorang mukmin, aku seorang mukmin, aku seorang beriman, dia kata macam tu. Kemudian Nabi tegur dia, alangkah baiknya kalau kamu menyebut yang kamu seorang Muslim, kamu seorang Islam. Kenapa? Sebab Muslim boleh selesai dengan pengakuan, tapi iman tak dapat dengan pengakuan. Ambil mic-nya, bagi seorang cakap, Assalamualaikum, nama saya Datuk Haji Muhammad Taufik, saya seorang Islam. Berani cakap. Tapi berani tak kita ambil mic-nya? Assalamualaikum, nama saya sekian-sekian, saya yang paling beriman kat Taman Marida. Berani tak? Tak berani dah. Kan? Tak berani. Walaupun dia imam satu. Tak berani dah. Kau yo pula kan tak ada dah. Kita takkan cakap dah. Tak ada siapa yang rasuk diri dia. Cukup keimanan dia kan. Itulah dia hakikat dia. Jadi hujung itu kata la'allakum tatakun tetap menjadi hasrat utama kita. Dan bila nak capai takwa ni, kata Saidina Ali ada 4 perkara. Latihan takwa ni. Nombor 1 apa? Yang pertamanya adalah khauf Rabbul Jalil, takut kepada Allah. Bila takut kepada Allah ni, ini nak gambarkan betul ke kita puasa ke tak puasa ni. Tengok betul ke takut ke Allah. Takut ke Allah ni ada beberapa perkara yang kita kena tengok. Yang pertama, takut dari segi, kata Abu Laith As-Samarkandi, dia kata ada 7 perkara dia akan jaga kalau dia takut pada Allah. Yang pertama, dia akan jaga lisan dia. Lisan dia, mulut dia akan cakap yang baik-baik. Dan hari ni masalahnya, kadang-kadang kat masjid tengok kau bangang macam tu kan. Tapi bila dia menulis dalam telefon ni, dia menaip kat dalam Facebook tu, dia tulis kat dalam Twitter, dia tulis dekat dalam IG, dia takut macam habis segala cacian dan kata-kata yang tidak baik semua keluar. Jadi lisan ni ada 2, lisan berlidah dan lisan berjari. Lisan berlidah ni yang kita cakap ni hari-hari. Bayangkan zaman Nabi dulu ada 2 perempuan berburak punya tauruk mengumpet pasal orang, bercerita pasal orang. Sampaikan dia jumpa Nabi, ya Rasulullah, boleh tak izinkan kami ya Rasulullah nak berbuka, tak tahan buat nak. Hawi kata. Punya tauruk yang mengumpet pasal orang sampai nak berbuka. Nak tanya orang perempuan, sampai tak macam tu kita orang? Sampai tak macam tu? Sampai tak? Tak, makna mengaku mengumpet cuma tak berbuka. Macam tu. Mau nyasar pula aku jawab, dia kata. Tak ada lah, kalau boleh jangan sesia puasa, berbuak pasal orang. Kan? Jadi Nabi kata apa? Nabi beritahu, kau tak payah minta izin kerana sungguhnya kau dah berbuka dah pun. Nabi kata, tak percaya cuba kau luahkan apa yang ada dalam mulut kau. Maka bila dia luahkan, terkeluarlah sekotor daging busuk saudara dia yang diumpet tadi. Mana kata tunai Allah Ta'ala tunjuk kat dia. Jadi tak sah buruk-buruk pasal orang. Kadang-kadang kan, minta maaf cakap lah, kita ambil kita punya akaun Facebook tu, letak gambar muka, minta maaf cakap, letak gambar muka pemimpin, tak kira lah kerajaan kau pembangkang, letak muka tak payah tulis apa-apa, letak gambar YB lah. Letak gambar muka, jangan tulis apa-apa, jangan tulis pemimpin yang ini, tak payah, letak, tengok komen, Allah konyang segala macam ditulis. Kadang-kadang dimarah yang pemilik akaun tu, dimarah kepala bapak semua pula, penjilat lah, bombodek semua pula, kata-kata kesat. Masalah yang tulis tu semua bin-bin laku, makna semua orang Islam yang tulis tu kan? Apa masalah tu? Kadang-kadang rasa nak komen ni, saya lah rasa nak komen, tulis Nabi aja tak macam ni, tulis saya nak kono macam tu lah. Macam tu, itulah masalah kita ni. Tak boleh kau bila kita tulis tu tulis yang elok, sebab kita kena faham
menurut sebahagian besar ulama, apa yang kita tulis itu dinisbahkan sebagai apa yang kita cakap. Sama. Sayyidina Abu Bakar mungkin zaman dulu dia pernah ambil batu masuk dalam mulut dia untuk mengelakkan dia berburak cakap bono-bono yang tak elok, bono yang tak baik. Nabi kan dah pesan, kalau kau tak ada bono baik yang kau nak cakap baik, kau diam. Nabi dah pesan macam tu. Hari ni kita tak payah sumbek batu dalam mulut lah. Pegang telefon, diamlah. Ya, tak jadi kau juga. Tengok anak kita, dapat dia main game. Kan, tak makan tak apa, dia dah lama puasa dah. Kan? Tak makan tak apa dah. Kalau lah main game tu zikir, dah ramai jadi wali dah. Tak berhenti untuk takun. Kan, lagi takun pada mak yang mengaji tu. Macam tu lah dia. Jadi yang pertama, jaga mulut kita, jaga lidah kita. Menurut kajian, lidah ni bila manusia tu lahir, lidah adalah anggota yang paling lewat sekali berfungsi. Lidah. Tapi apabila kita dikebumikan, lidah adalah anggota yang paling awal sekali hancur. Nak bagi tahu borek tanggungjawab lidah ni. Jadi tanda takut kepada Allah yang pertama, jaga lisan kita. Lisan kita banyakkan mengaji, lisan kita banyakkan berzikir. Alhamdulillah, suraunya masjidnya buat 10. Bila buat 10, makna dia banyak minta ampun dengan Allah. Setiap bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, astaghfirullahalazim, la ilaha illa wal hayyul qayyum, wa atubu ilaih, la ilaha illallah. Bangun istighfar. Subhanakallah wa bihamdika, subhanakallah wa bihamdika, la ilaha illa anta, amiltu su'a zalamtu nafsu faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ants, la ilaha illallah. Istighfar lagi. Tu semua istighfar, minta ampun dengan Allah. Tapi siapa yang tak bunyi mulut itu, makna dia yakin daripada bulan 1 itu sampai malam tu tak ada dosa dah. Jadi minta ampun dengan Allah tu yang paling baik. Sebenarnya kalau kita hayati sampailah penghulu istighfar, Allah mantara bila la ilaha anta khalaqtani wa ana abduka. Penghulu istighfar ni, ibu istighfar, semua ada dalam tu. Jadi kita kena bersungguh lah lagi 10 malam terakhir sebab minta ampun dengan Allah. Mulut kita ni minta ampun. Tentu. Lepas tu doa Allah manaka fun karim tubula fa'fu anna. Kita minta juga, ya Allah, kau suka pada keampunan, kau maha mengampun, kau ampunilah kami ni. Ampunkanlah kami ni. Kan dalam satu hadis yang Nabi naik ke mimbar tu, Nabi naik ke mimbar, Nabi sebut amin, amin, amin 3 kali. Sahabat tanya, apa lah kau amin? Tak ada siapa lah doa ni Rasulullah. Nabi kata apa? Sungguhnya aku dengar malaikat Jibril berdoa. Malaikat Jibril berdoa. Salah satu pada doanya apa? Maka binasalah hidup orang yang membiarkan Ramadan itu berlalu tanpa dosanya diampunkan oleh Allah. Itu cerita. Jadi mana kata ambil peluang. Bila cerita dekat luar, saya cakap terperanjat ni 9 2 10. 9 memang 10 mana? Tu yang orang Johor tu sampai tengah semayang, oh sini buat 20, bila kita bangun 10, sini buat 20. Tiba-tiba witi, berapa dia buat ni kan? Jadi ramai yang terperanjat. Jadi ada yang tanya, mana yang elok Ustaz? 8 ke 10, 20? 8 ke 10 ke 20? Jadi yang elok buat. Contoh jawabnya. Banyak cerita. Sampai 28 Ramadan tak buat tarawih sebab memikirkan 8 ke 10, 20 tu. Sampai ke sudah tak buat kan. Buatlah ya. Jadi itu yang pertamanya. Tanda takut pada Allah terlihat kepada lisannya. Dia tak bercakap benda tak baik, dia mengaji, dia berzikir. Kedua, tanda takut pada Allah terlihat pada mata dia. Tengok mata kita puasa ke tidak. Tu yang kadang-kadang susah nak tengok saya pergi bazar Ramadan ni. Kan bazar Ramadan ni mata kita bukan hanya tengok makanan, tapi tengok orang. Tu semua. Ada yang datang tu dengan rambut dia basah-basah. Baru shampoo lah. Dia berdiri sebelah kita pula. Kita tak fokus tu. Nak tengok kuih donat, nak bau rambut tu. Jalan-jalan, mula nampak pohon ayam, depan tu pohon orang. Tu satu hal kat tu.
Kan? Adalah yang non muslim pun ramai datang. Kan? Contohlah kan. Kadang ada juga. Kan ada juga orang yang bukan Islam tu eloklah pakaiannya ada juga. Itu satu hal. Tu sebab kalau nak pergi Bali, tahu ke yang nak dituju. Kita tahu dah siapa yang masak sedap. Pergi pasal apa? Pergi situ, pergi sini dah balik. Dah tahu dah. Macam tu lah. Ini dibantai tawaf. Tawaf 7 round. Tengok lu Tang Sa'i tu, baru dia balik. Melontar. Bayangkan sambil Sa'i dia melontar, bayang tu. Banyak apa? Allah. Tapi baru ni yang saya pergi sebelum poso Nusa ramai orang. Saya pergi Mekah tu. Alhamdulillah lah yang terbaru dah tak ada dah. Kita marna Tamai Tawakalna yang kena pakai software nak masuk semayang tu kena pakai ni kan, kena pakai apps kan. Kena register. Bayangkan semayang subuh, zuhur, asar, maghrib semua kita kena register dulu siap-siap. Kan. Lepas tu nak pergi buat umrah pun kena booking dulu. Tapi sekarang ni tak ada dah. Alhamdulillah lah, harap-harap lah. Tapi nampak orang macam lupa-lupa baik, takut gitu. Sebab Omicron tu masih ada ya. Jaga-jaga lah. Jaga-jaga, hati-hati kan. Saya ni untuk pengalaman Baby Datuk lah kan. Semua. Saya 2 tahun berjaya mengelakkan diri saya daripada dijolok hidung. Saya punya takut yang kena jolok hidung. 2 tahun. Alhamdulillah. Tak sekali pun lah saya kono lagi. Alhamdulillah lah, syukur lah. Sampai kan ada satu program dekat Astro tu, nak keluar TV tu. Program tu diwajibkan kita jolok hidung tu. Saya kata kau bagilah orang lain. Sanggup saya tak keluar TV tu. Jangan kau jolok hidung aku tu. Saya tengok apa mengelupu budak tu. Takut tak saya tengok apa hal budak tu. Dia jolok kan. Mengintin-intin budak tu. Jadi saya ni penakut. Lepas tu saya fikir panjang batang tu. Mana poi Kan takut tarik tinggal separuh pula. Sudah jauh. Tapi sekali pergi umrah wajib pula. Aduh, manung malam tu tak tidur. Dia 48 jam sebelum kena jolok hidung. Lepas tu keliling tu, mak saya kono, adik saya kono, driver saya kono, yang asisten yang ikut saya pun kono. Semua positif ni. Dekat tempat saya pergi program tu pun kono. Sudah rasa tak lepas ni. Jolok-jolok tu masa nak jolok tu pula awak macam mana? Yang nurse tu pula rendah. Macam tu mandang. Daripada dia drive thru pada dalam itu. Ini diradak hidung dan daripada bawah mampu ini. Dia kata nanti lu saya turun dia kata saya macam ni buat. Dia kata 3 second only dia kata. Dia nurse Indian. 3 saat dia. Yo. Dia pun masuk. Dah masuk dia pusing-pusing ni pula. Kan? Macam tu kan. Sekali dia tarik. Dah. Tengok alhamdulillah saya negatif. Kan result malam tu dia 24 jam. Alhamdulillah result tu keluar negatif. Lepeh saya pergi. Mungkin doa orang ramai kan. Sampai ke Mekah pergi. Ramai kat yang kono. Ada satu syarikat travel 30 orang kono. 30 orang kono tahan kat sana, kuarantin kat sana. Saya pula dah comel dah. Ini kena jolok lagi kau. Tak apa ustaz, dia ambil LU je teh. Okey. InsyaAllah negatif teh. Macam mana kau tahu? Rupa datanglah wakil medik dia tu kan. Buka mulut ni kan. Dia colek bibir. Sini Khalas tu. Dia tu alhamdulillah semua negatif. Dia colek bibir macam mana nak positif pun. Colek bibir. Lepas tu kita pun lapang lah redor naik. Tapi yang seorang bilik saya tu roommate saya tu dah 2 lain dah. Dia buat test kat bilik tu. Dia pun negatif. Bayangkan tu. Sebilik dengan saya tu. Saya tak tukar bilik pun. Sebilik dengan dia. Ini mahu kono. Sampai ke KLIA rupa sebelum cop pasport tu sepanjang-panjang meja dengan batang tu dah standby lah. Jolok lagi kawan. Saya ingat dah lepas. Tak boleh ke tak jolok. Wajib ustaz. Jolok kasih lagi. Alhamdulillah. 1 kapal abang positif.
Kecuali 3 orang termasuk saya negatif. Alhamdulillah. Saya negatif tu dia orang marah tu. Ustaz ni macam mana boleh ropeh ni dia kata. Macam mana tu? Saya masuk yang best tu pula rezeki saya. Waktu yang dekat KLIA tu dia tanya, "Ustaz, kuarantin kat mana?" Saya kata kuarantin kat hotel. Saya ambil hotel Palm Hotel. Bagi rumah dengan budak-budak lagi apa semua bayar, ambil hotel Palm. Oh, kat hotel tak apalah, ada orang jaga. Dia tak adalah pakai tracker tu. Saya kata dia ingat tu hotel kuarantin kan. Wah, tu hotel pilih sendiri tu. Oh, alhamdulillah pakai golang pink je. Ya, nah, tapi tak ada apa. Ada bilik khas saya lepak dengan, sebab salah seorang yang saya pilih hotel Palm tu. Sebab salah seorang jemaah tu apa ni orang kata bos kat situ. Boleh lah saya ambil. Boleh tak? Boleh tu. Sebab lah bila saya kuarantin tu tak negatif, ambillah lah. 5 hari je lah kuarantin. Kan? Tapi nak beritahu ramai orang. Kadang-kadang kan tak tahu ni Malaysia ke Makkah. Ramai betul orang Malaysia. Sampai kan dekat Al Jazeera yang topik R&R tu daripada Makkah ke daripada Madinah nak ke Makkah tu kan ada R&R. Buruk yang tian kita semua pernah berhenti kan. 25 ke 30 bas semua Malaysia. Nak semayang tak muat. Nak kencing pun ambil wuduk dah lah kat dalam toilet tu. Saya kata besok lah kencing ke apa. Ramai betul. Dek ramai orang Malaysia tu tak dapat lah saya rehat dah tengah tawaf. Hanya ambil gambar gila betul orang ni. Ada satu makcik tu, "Ustaz ambil gambar boleh tak? Semalam bukan ambil kau, semalam baju lain." Nah, yo kojo pula. Macam-macam betul. Kan? Itulah dia kan. Tapi kenapa? Sebab dia orang masuk Rejab dia dah terbayang dah Ramadan ni. Dia dah siap dah ni baju nak pakai tarawih. Dia dah siap dah ni kurma yang terbaik untuk berbuka puasa nanti dah standby. Dia tak sama dengan kurma dia makan hari tu. Dah siap ni kurma nak buka puasa. Ni sandal nak pakai nak bawa pergi tarawih. Ni tasbih Quran yang mushaf yang baru khusus untuk dia tadarus. Dia dah standby dah. Bayangkan tu. Masuk aja Rejab dia dah terbayang Ramadan. Orang Senawang belum Rejab dah terbayang Syawal, dia lagi jauh. Dia lagi jauh dari orang Arab tu. Kan? Pada awal tahun dia dah standby dah. Marin tahun 2019 kan masa tu. Dia dah standby dah, bulan 1 dah standby baju sepapan. Lawa baju ni. Sekali PKP padan muka. Apa-apa tak sampai pakai kan? Okey, tu yang kedua ya. Maknanya dari segi pandangan mata pandang elok-elok. Jangan pandang benda yang tak baik. Pandang yang dapat pahala. Pertama pandang muka mak ayah dapat pahala. Tu yang dapat buku puasa, dapat kita tanya khabar mak ayah kita. Baik. Sekarang boleh buat video call. Habis mak ayah dah tak ada ustaz, ziarah kubur dia. Jangan tunggu pagi raya. Sahaja. Boleh pergi pagi raya tu, tapi maksud janganlah tunggu tu. Kalau ada peluang lah, kalau ada okey, pergilah ziarah. Pertama, tengok muka mak ayah dapat pahala. Kedua, tengok muka orang rumah. Tengok muka suami dapat pahala, tengok muka isteri pun dapat pahala. Dengan pandangan kasih sayang dan ingat kepada Allah dapat pahala. Tapi dengan satu syarat, pandang suami dan isteri sendiri. Ya. Pandang bini orang tak dapat pahala. Pandang laki orang tak dapat pahala. Ya, pandang suami dan isteri sendiri. Yang ketiga pandang apa? Pandang Kaabah dapat pahala. Tu sebab orang tu tua dulu kalau dia balik pada umrah tu dia beli frame tu nampak gambar Kaabah. Kan dia tengok tu dia ingat kan. Dapat pahala tu. Pandang Kaabah tu sebab kalau sekarang lagi lain anda. Dekat TV tu boleh tengok live. Tu ya orang tawaf tengok tu pun baik pahala. Apatah lagi pergi sanun. Apatah lagi pergi sanun beribadah. Lagi besar pahala. Siapa nak pergi dengan Samsul Debat lagi untuk umrah bulan 12 ni insya-Allah. Bulan 12 musim salju. Saya akan ada kat Sanun antara 5 ke 25 hari bulan. Daripada 5 sampai 25. Saya akan berada 20 hari kat Sanun. Tapi siapa yang datang awal, maknanya 5 sampai 13 tu sebelum cuti sekolah. Siapa yang dah pergi daripada 13 sampai 25 tu time cuti sekolah. Macam tu lah. Ni kan promote dah lebih kurang. Macam tu. Ya. Kan beritahu. Saya buat masa ni saya tu yang masa yang saya kosongkan. Yang lain semua dah orang booking ceramah. Jadi bulan oleh lah. Tapi kalau dapat pergi tu kata pergi siapa lah. Bawa mak sekali. Sebab saya bawa mak saya semua. Mak saya, mak saudara saya semua saya bawa. 25 orang. Keluarga saya 25 orang.
Dah penuh satu bas tu. Bawa lah. Kan? Jadi mana kata tu yang ketiga, tengok Kaabah baik pahala. Tu yang makcik tu nangis dia, tak nampak banyak dosa saya ustaz. Apa hal cik? Saya tak nampak Kaabah. Kata sabar makcik, ni Madinah ni kembali. Kayak Madinah, Masjid Nabawi, cari Kaabah mana nak jumpa kan? Bakal lintau dah sekeliling masjid tu, tak jumpa. Kan ni tompek ada cik. Tunggu lagi pek hari ya. Pek hari kan kita pergi Mekah kan. Kita tengoklah. Ya aku. Tak ada lah dah. Kan salah tompek lagi. Salah kan? Tapi dah lama dah sebelum BJP kan. Kemudian yang keempat, tengok apa? Tengok Quran dapat pahala. Bayangkan Quran, tengok dapat pahala. Tapi kalau kita tengok dan kita baca lagi besar pahala. Tengok, baca, faham lagi besar pahala. Tengok, baca, faham, hafal lagi besar pahala. Tengok, baca, faham, hafal dan buat lagi besar pahala. Ya. Jadi mana jangan kita abaikan. Itu sebab kalau kita tengok orang mengaji Quran ni kan, mengaji gagap-gagap dia ngaji. Kan mula-mula. Apa sebab? Sebab dah lama tak ngaji. Tu cerita Kalau dia hari-hari ngaji tak macam tu baca dah. Kena lazimkan membaca Quran. Lazimkan. Sehari kita tinggalkan Quran, seminggu Quran tinggalkan kita. Seminggu tinggalkan Quran, sebulan Quran tinggalkan kita. Sebulan tinggalkan Quran, setahun Quran tinggalkan kita. Setahun tu tinggalkan Quran, 10 tahun Quran tinggalkan kita. 10 tahun tinggalkan Quran, seumur hidup Quran tinggalkan kita. Kadang tengok, alhamdulillah saya dipahamkan dekat masjid ni, grup tadarus lelaki lagi ramai daripada perempuan. Iya ke tak kan? Peranjat lah dengan semua menang. Iya ke? Biasa perempuan lah yang ramai kan. Orang lelaki ni yang terpilih ya. Dia yang ramai tu sebab tahfiz. Dia memang ngaji sendiri ya. Budak tahfiz tu pun tadarus, tapi dia tak, dia ngaji sendiri tak. Dia tahfiz kategori ngaji sendiri. Nak tengok tempat kat ruang more. Habis dia tarawih, habis doa kadang tak sampai tahlil dia duduk luar. Dia dah makan. Sambil tu dia tinjau, tengok orang tadarus dia tinjau. Tak ramai lah orang malam ni. Dia daripada luar tu. Dia tengok orang mengaji, tak ramai lah mengaji malam ni. Mana poi orang? Soalan dia. Mana poi orang? Makna yang bercakap tu bukan orang. Macam tu. Poi dah tahu tak ramai. Masuklah join, dapat semuka jadilah. Kan, tolong-tolong sikit kan. Kemudian seterusnya apa? Seterusnya setelah kita jaga pandangan mata kita, kalau kita takut, jagalah hati kita. Hati ni janganlah, kita sepatutnya bulan puasa ni, kita sepatutnya menyuburkan perasaan bermaaf-maafan, bertolak ansur dan kejujuran. Tu bulan puasa ni sepatutnya bagi kita. Tapi bulan puasa lagi tahu mohong. Kalau bulan puasa lagi tahu kita berdongki dengan orang, apa ya? 3 perasaan yang kita kena buang yang boleh menjahanam dan merosakkan. Pertama, perasaan tamak, buang. Kedua, buang perasaan sombong. Yang ketiga, buang perasaan dongki. Dongki bahasa Melayu, bahasa Arab hasad. Punya toruk di Malaysia ni, dua-dua pakai. Hasad, dongki, dua-dua pakai. Dan akhirnya itu akan meleburkan segala kebaikan kita. Umpama api membakar kayu, kata Nabi. Dan nak selesaikan 3 penyakit ni, 3 penyakit yang paling berbahaya ni, iaitu tamak, sombong dan dengki, ada satu vaksin. Vaksinnya bukan AstraZeneca, Sinovac, mahupun Pfizer. Tapi dia punya vaksinnya adalah perkataan syukur. Kalau kita syukur, kita takkan tamak. Kalau kita syukur, kita takkan sombong. Kalau kita syukur, kita takkan dengki. Itulah cerita. Selesai, kita pun senang hati. Senang hati. Syukur, alhamdulillah. Saya bila abang fikir-fikir balik kan, ya Allah sibuk lah. Masa tu lah baru kita terbayang, alhamdulillah dulu lagi best. Boleh relax-relax, potang boleh relax, buka puasa dengan family. Hari-hari ada ceramah. Macam dah tak cukup jam dah. Kan? Bayangkan satu hari saya ceramah antara 4 ke 6 ceramah sehari.
Bayangkan tu. Kadang pada subuh, duha kek kelumpur. Kadang petang kek bontung. Hari tu malam kek bera. Pagi tu kat dua-dua Felda sebertak dengan Felda purun pagi tu. Dua-dua kat bera. Habis kat bera naik dekat Bukit Tinggi Pahang. Habis Bukit Tinggi ceramah dekat SACC Mall Shah Alam. Habis SACC Mall tak habis. Pergi pula ceramah dekat salat sunat tarawih dan witir dekat Semenyih. Allahuakbar. Tak sampai rumah lagi dah. Kan? Bayangkan. Sampai rumah pagi tu qiyam al-lail pula. Kat mana? Dekat Putrajaya. Habis Putrajaya tu mana tu? Tu yang balik tiba-tiba tengok lah masih bila budak ni besar. Dah besar anak kita lah contoh kan. Contohlah kan. Itulah cerita kan. Drema berapa kali tukar, tak terayu drema. Kan gila tu berjamah ni tu kan. Iyalah. Tu yang kena bawa assistant tu. Kan. 8 reba saya tukar semenjak saya jamah full time 8 kali tukar. Kan. Alhamdulillah lah. Harap yang baru ni kekal lah harap kan. Harap lah. Ya, tapi memang ponek macam mana. Tu yang cakap abang tadi, kalau boleh tak nak ceramah pagi raya. Kalau boleh lah. Agak lah. Tapi dan ni tak ada kampung kok. Mana contoh lah. Kan. Tapi itulah dia kan. Masuk kita ni. Tapi makna kata hati kita ni jangan. Belajar syukur. Syukur alhamdulillah. Kan. Ada masuk tu orang rumah kata, bab ni ceramah. Ceramah. Cakap abang ni ceramah kat ada dah 5 tahun lagi kat ikut terdayo pun. So kalau abang duduk kat rumah jangan kau muntah tengok muka abang tu dah lah. Bukannya apa. Selagi boleh baiklah kan. Baiklah. Yang saya terkejut tu baru ni saya pergi Bintulu, saya pergi apa kan? Pergi Bintulu saya ceramah kat Kuching baru ni. Ramai yang Kristian kena saya lah. Nama tak ada apa, nama Alfred nama. Yang seorang tu Hilman, bukan Hilman, Hillman, H-E-A-L, Hill, menyembuhkan. Hillman. Dia kata yang seorang tu pula ke airport tu, Ustaz saya Kristian, saya suka dengan ceramah Ustaz. Saya kata, saya pun tanya, bila kau nak ucap? Nanti lalu. Terbanyak kan. Terbanyak. Ya sama nak ada banyak. Saudara. Apa itu satu lagi. Yang Indon ramai pula kena dah sekarang ni. Sebanyak orang Indonesia ni rajin lah potik ucap apa camah-camah buyo pula menangkut-nangkup pula. Faham kau dah ni orang kan. Kan tak apalah. Mudah-mudahan adalah kebaikan kan. Macam tulah. Sehati tak payah dongki-dongki dengan orang. Tak payah cerita apa dengan orang. Contohlah baru ni bila saya ceramah mesti satu soalan mesti keluar. Ustaz, apa hukum yang jadi peguam ni yang membela mereka yang bersalah kan payah soalan tu. Kau cakap bila orang kau nak tanya pasal budak bela tu saya kata kan. Payah warna. Saya kata janiai lah. Kita ni kadang-kadang kita gama buat judgement. Kita mungkin nampak salah lah. Kita nampak. Tapi baik kita reserve. Jangan cakap apa-apa ni. Maksud tadi jangan bercakap benda yang kita tak pasti. Berapa ramai orang dalam dunia ni. Tapi saya tak cakap dia betul ke dia salah. Tak. Tapi sebagai peguam, saya kata, dia ada dua kerja dia. Sama ada dia akan mempertahankan orang tu sebab dia yakin orang tu tak bersalah. Atau kedua, dia berusaha untuk mengurangkan merit hukuman kesalahan dia tu. Kan cerita bahasa lawyer dah tu. Jadi dia cakap macam tu. Jadi makna kata, tu dia buat kerja. Tapi, judgement dia, argument tu, bukti tu sebabnya Nabi ajar apa? Jangan lupa Nabi ajar apa? Nabi ajar. Sebenarnya yang standard pembuktian kes. Kalau kita tengok kan, kalau undang-undang jenayah ni berbanding dengan civil. Civil ni balance of probabilities ni bagi dalam bahasa Jawa. Mana keseimbangan kemungkinan. Dia ni mungkin betul, dia mungkin salah, maka ada kes. Itu kes civil. Tapi dalam kriminal, orang putih selalu bangga sebut beyond reasonable doubt dia. Melampaui keraguan yang munasabah. Dia sebut tu. Makna tak boleh ada cacat cela sikit pun kalau bab jenayah ni. Tapi sebenarnya dia ambil dari mana? Ambil daripada apa yang Nabi ajar. Nabi ajar apa? Nabi kata lebih baik kamu membebaskan orang yang bersalah daripada menuduh orang yang tak bersalah. Makna sama tak? Maksudnya tu. Maksudnya tak boleh ada kurang sikit pun bukti tu. Ada kekurangan sikit, keraguan sikit, kena lepeh orang tu.
Melainkan memang dah tak ada dakwah dakwi dah. Tu sebab orang yang jadi polis. Tanyalah yang pencen-pencen polis. Tanya. Komen payah. 3 minggu dia mengondap orang yang menyeluduk dadah. 3 minggu. Tak tidur kat tengah samak tu. Sampai kena tungau balik tu. Tua bangkok kena tungau. Bayangkan lah. Nak cik tangkai sikit. Siapa pula nak mengonjon tu. Ingat waktu main spider kat Pancu mungkin. Aduh. Yang ngojor kan amak lah kan. Ni macam mana? Lepas tu masuk mahkamah. Lawyer tanya tu soalan ni. Apakah warna bungkusan dadah yang diedarkan tu? Macam ni dah kau. Dia nak tinggal macam mana? Ada mula, ada kelabu. Dalam lampu malam tu, dalam kolap tu nampak macam merah. Merah kau, pink. Cakap betul. Sudah. Dia petikaikan tu je. Iya, bukan senang ke jenayah ni. Tapi kita doa lah, mudah-mudahan adalah keadilan yang terbaik kan. Kesian, memang kesian. Kita budak tu tak daya lah. Tapi pada kita tidak sewajarnya lah budak yang macam tu diperlakukan sedemikian. Tidak, dia tak sewajarnya. Itu sebab mudah-mudahan adalah keadilannya. Itu sebab kena faham lah tu saya kata. Kita jangan komen apa-apa. Ni tak guna, ni apa. Nanti dulu kita biar, kita nak tengok. Biar kes tu dirungkaikan. Kita faham betul-betul semua. Tentu lah. Semua lah orang, semua ni. Semua macam-macam dia bagi. Macam dia lah ketua hakim negara tu yang bayar ni. Tentulah. Ya, jadi mana kita jangan apa. Kita jaga. Kemudian seterusnya, tanda takut pada Allah ni terlihat pada perutnya. Bukan tengok perut itu boroi ke tidak, tak. Tapi dalam perut itu dia tidak membenarkan benda-benda haram masuk ke dalam perutnya. Dia cukup jaga. Tuan-tuan. Hiduplah seadanya. Kadang-kadang sebab lifestyle. Aku nak pakai kereta besar lah. Aku nak pakai ni lah kan. Tapi disebabkan itu sanggup dia ambil benda-benda yang bukan-bukan. Sanggup dia ambil duit yang bukan hak dia. Sanggup dia menzalimi orang lain. Jangan kita buat. Ya, hati-hati. Hati-hati dengan income yang kita perolehi. Kadang-kadang cakap sekati aku lah duit aku, kau sibuk pahal. Jangan. Semua Allah Ta'ala akan tanya. Allah Ta'ala akan tanya nikmat apa? Nikmat umur, nikmat muda, nikmat ilmu, nikmat harta. Allah Ta'ala akan tanya. Daripada mana kau dapat? Ke mana kau belanjakan? Jadi jangan kita cakap duit aku sekati aku. Jangan sebut. Sebab Allah Ta'ala akan tanya. Kan? Sebab Allah bagi. Itu sebab Syekh Ibrahim Adham kata, kalau kau nak buat maksiat, kau jawab dulu 5 soalan ni. Pertama, kau jangan kau cari tempat yang mana Allah tak nampak kau. Kau cari tempat mana datang. Semua Allah Ta'ala nampak. Kedua, kau jangan makan rezeki yang Allah bagi. Tak dapat dah, semua Allah bagi. Yang ketiga, jangan kau duduk kat muka bumi Allah ni. Cari muka bumi lain. Ada satu tanah berbuka kat Senawang. Kau duduk situ. Itu pun Allah Ta'ala punya. Yang keempat, waktu kau nak mati nanti malaikat maut datang jumpa kau, kau minta tangguh. Besok ialah datang sibuk. Sibuklah buat kau dapat. Dan yang kelima, waktu kau nak dimasukkan dengan aku, kau minta tangguh sebab kau nak ibadah dulu. Kau dapat. Akhirnya jangan kalimo, satu pun tak boleh jawab. Jadi jangan, hati-hati. Dalam perut kita ni jaga. Nabi sebut, barang siapa yang membenarkan benda-benda haram masuk ke dalam perutnya, nescaya malaikat di langit dan di bumi akan melaknatnya selama sesuai selagi mana benda-benda haram itu ada di dalam perutnya. Seterusnya, tanda takut kepada Allah terlihat kepada tangannya. Tangannya membantu orang. Tangannya menolong orang. Tangannya berbuat kebaikan. Tangannya contohnya diuruskan buat program macam ni, buat majlis ilmu. Tangan dia buat apa? Dia tolong orang kenduri. Tangan dia tolong apa? Tangan dia tolong menebih somak, melalang semua. Tangan dia tolong apa? Tolong gotong royong masjid. Tentangnya risau, gotong royong masjid. Kita tak lama lagi menyambut Aidilfitri. Jadi dengan ini masjid mengumumkan pada hari Sabtu ini kita akan mengadakan gotong royong perdana sebelum Syawal ni lah. Jadi diharapkan semua dapat hadir. Jangan risau, muka yang sama datang. Yang komplain pun muka yang sama. Dia tak datang. Aduh. Macam tu kan. Tapi tak apa. Tapi yang datang tu pahala. Tangan dia buat bono-bono yang baik. Tangan dia bersedekah. Tangan dia membantu orang. Yang keenam adalah kaki dia. Melangkah ke tempat-tempat yang baik. Sebab takut pada Allah. Dia tak pergi tempat-tempat yang tak baik. Dia datang masjid.
Dia pergi berbuka puasa rumah mak, tak kaki menuju ke tempat yang baik. Kan, dia pergi ziarahkan kawan yang tempat yang baik. Kan, dia pergi majlis. Ni dah mula dah ni. Dah mula dah ni. Tu tamu YB dah siap dah tu. Jamuan rumah terkupak nama. Open house. Dah mula dah. Lepas raya ni raya start lah. Jadi siapa nak puasa dinasihatkan bermula. Siapa nak puasa 6 bermulalah pada 2 Syawal. Kerana tidak dijamin kita mampu menghabiskannya bila masuk minggu yang kedua. Iya, arwah abah saya makin raya kedua dia dah start dah. Dan bila orang datang rumah, dia seidang lagi makan sama orang dia kata, makan apa? Saya dah makan dah tadi. Dia tak cakap dia puasa. Orang dulu-dulu di awal dia dah mula kan. Kau boleh lah. Saya pun belum tentu dia sudah. Pet. Kau nak makan kan. Macam mana? Selera kan macam mana. Saya pun dah cakap dengan PA dah beritahu dah. Okay, Samsul Debat dia tak nak makan. Kalau boleh pihak penganjur surau masjid minta tolong siapkan buah aje. Okey. Sampai ke tempat tu, ini hajat orang kampung ustaz. Dia nak mula dah. Kepala kambing letak depan muka tu. Macam mana kan. Saya dah lah tak reti nak makan kepala kambing tu. Dia yang tolong siapkan potong-potong. Dia tarik keluar panjang tali tak kepala apa bodoh ni gimana. Tapi bila orang siap tentu sedap lah rasa macam tu lah. Kan? Macam tu lah ya. Jadi jaga melangkah ke tempat yang baik, jangan pergi tempat-tempat tak baik. Dan begitu juga yang ketujuh, terlihat pada ketaatan daripada Allah dan Rasul. Jaga ketaatan pada Allah dan Rasul. Itu pertama, khauf Rabbul Jalil. Kedua, amal lebih tanzih, beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Manfaat kan, nak menuju 10 dah masuk 10 malam terakhir. Jaga paling tidak sebab dikatakan malam Al-Qadar tu bermula lepas maghrib sampai sebelum subuh. Paling tidak kok pemalih benar-benar. Datang masjid, settlekan maghrib, isyak, tarawih, witir dan sahur. Paling tidak, tu basic. Berbuka saya tak beritahu sebab tu tak payah hajar. Memang confirm berbuka, tak ada mana dah. Saya insya-Allah lah sebab saya YB kawasan. Saya takwa lebih sikit. Lepas isyak kan berbuka, tak ada dah. Tak ada dah. Kan semua buka sampai maghrib. Kan? Saya imam kan lain sikit. Saya seminggu dah puasa ni. Umat seminggu puasa. Tak ada dah. Semua sama kan. Jadi mana lepas maghrib tu kita berbuka tu dah ada pahala. Kalau malam tu malam Al-Qadar. Tu penting tu baca niat baca doa betul-betul, ingat Allah betul-betul. Kemudian kita sembahyang isyak, kemudian sembahyang tarawih. Kita buat 10. Lepas tu sambung pula witir. Lepas witir pagi subuh. Malam tu malam Al-Qadar insya-Allah. Jangan lupa niatkan kerana Allah. Penting tu. Paling tidak. Tapi kau nak senang lagi, contoh satu lagi, kau nak tambah lagi lah. Beli mihun, beli tolu, beli apa, okey kita masak. Malam ni mihun Singapura. Masak dapat 10 bungkus, hantar ke balai polis Senawang. Siapa yang bertugas malam tu? Malam esok tu mihun latna. Memang mihun ni. Mihun latna. Hantar mana pula? Hantar balai bomba. Ke Taman Satria hantar. Ke settle malam ni. Pukul 2 malam masak. Lepas tu hantar. Kongsi 3 orang Malam tu mihun goreng jantan. Mana ada tolu jantan. Hantar pula ke mana? Hantarlah ada ke Bahat Tafiz. Malam esok tu 10 malam, takkan satu malam pun tak kono. Kan? Macam tu. Kata janganlah risau kena. Saya tak dapat tanda ustaz. Tak apalah, tak ada rezeki. Tapi kita buat, kita yakin. Mudah-mudahan dalam 10 malam takkan satu pun tak kono. Orang kalau dapat pun dia tak cakap dengan orang lah. Malam tadi kan Lailatul Qadar, alhamdulillah dapat aku. Dah gitulah, terlepas lah Danny yang seorang tu pula. Kan? Orang kalau dapat dia tak cakap. Kalau dia cakap pun dah lama, lepas 2-3 bulan dengan ibu dia cerita. Alhamdulillah ada rezeki aku dapat jumpa. Ya macam mana? Kau jangan cerita dengan orang lah. Kenapa lah? Dia macam ni, dia nampak tanda-tanda macam ni. Confident kan? Betul weh, pagi tadi confirm Lailatul Qadar. Ya ke? Iya, depan rumah dan sujud pokok tu. Iyo, betul depan mata dan menangis-nangis dan nampak. Iyo kau, untunglah kau. Dia balik tengok pokok tu tak ada. Manjat badara dah dipunggah pokok tu tumbang, bukan sujud. Ayo kan.
Tak payah cerita-cerita dengan orang. Kau nampak pun tak cerita dengan orang. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Al-Qadar lebih pada 1000 bulan. 1000 bulan bersamaan dengan berapa tahun? 83 tahun lebih. 83.333. Jadi kalau satu malam boleh cover semua hidup kita, why not? Kenapa kita tak ambil peluang tu? Seterusnya, yang ketiga qanaah. Ya, berpada dengan sedikit, jangan membazir. Merisaukan kita ni bila ada balik semula buffet Ramadan. Tak ada hal, pergilah. Kadang satu kepala tanyalah Webi tu ni. Ada je buffet Ramadan orang nyemput dia buka kat luar. Baik macam mana? Yang konolah pergi. Dan bila pergi pula makanan ni banyak. Memang betul kadang kita bayar. Dekat ke Putrajaya tu ada satu hotel sampai RM125 satu kepala. Makan apa? RM125. Tapi bukan mana dah bayar mahal, konolah makan banyak. Sebab dia ada padan dengan kita bayar tu. Tak. Tak, harga tempat tu servis memang mahal, tapi tak mesti ambil banyak. Ambil sekadaran kemampuan kita. Cuma tak ambil. Tak ada satu line pun tertinggal. Terlangkau pula ambil. Duduk perjuangan belum selesai. Nampak pinggan kawan. Mana kau dapat kambing tu? Dah balik aduh kat luar weh. Pergilah beratur ambil kambing. Sudah tengok dia pun tahu tak habis. Kajian daripada Southern West. Sebelum PKP dulu orang Malaysia ni habit dia. Bayangkan setiap hari 17,800 tan makanan dibuang setiap hari. 17,800 tan makanan. Dalam bulan Ramadan sahaja 270,000 tan. Sepanjang bulan 270,000 tan makanan yang dibuang itu adalah makanan yang belum diusik. Itulah tahu kan. Saya ceramah di inilah kuliah subuh kat Banjur. Tajuk dia tipuan dunia. Manusia yang paling bodoh adalah manusia yang gagal melawan hawa nafsu dia. Contohlah, dia beli kat bazar Ramadan, dia beli roti john seorang sebatang. Seorang sebatang roti john. Kok 5 orang 5 batang. Gila makan tu. Taufu fah semangkuk. Yong taufu semangkuk. Lai cikang setakung. Bayangkan. Lepas tu kuih macam-macam ni. Lepas si kerabu, si dagai, asal gopa, lopak tikai. Macam tu nak. Makanan Pantai Timur. Sudah dia makan tak habis. Itu tak bodoh lagi tu. Tak bodoh lagi. Tapi bila besok dia beli banyak tu juga, confirm bodoh tu. Dia dah tahu tak habis semalam. Dia beli lagi. Ramai tak orang macam tu? Ramai. Dia macam tak boleh kawal lah. Tu cakap tu kebodohan manusia. Mudah-mudahan kita tak termasuk dalam statistik tu. Dan yang terakhir sekali adalah persediaan untuk hari kebangkitan. Apa yang kita buat ni adalah persediaan selepas mati kita. Hidup selepas mati. Kalau kita teruskan amalan yang kita buat pada bulan Ramadan ni, kita tahu pada bulan-bulan lain, insya-Allah dia boleh menjadi pelindungan, insurans untuk kita setelah kita mati. Sebab masuk dalam kubur. Bila malaikat nak seksa kita, pertama dia nak pukul kepala kita. Jangan, kenapa pula? Sebab dia ni makin rajin berzikir, dia ni rajin mengaji. Jangan pukul kepala dia. Nampak? Kalau kita tahu kan aktiviti tadarus kita mengaji dekat rumah walaupun baca sendiri, insya-Allah. Kedua, kalau dah tak boleh pukul kepala, jom kita bantai perut. Jangan, kenapa pula? Dia ni rajin puasa sunat. Dia sambung pula buat puasa sunat bila dah habis Ramadan. Sebab Ramadan ni training yang betul-betul lepas Ramadan ni. Graduation day pada pagi Syawal tu. Kata boleh pukul kepala, tak boleh pukul perut, jom kita balun kaki. Jangan, kenapa pula? Dia ni rajin qiyamul lail. Rajin bangun malam. Orang perempuan rajin bangun malam. Walaupun siapkan sahur, tu dinamakan qiyamul lail dengan satu syarat, niat kerana Allah. Ya, bangun malam beribadah kepada Allah. Ibadah umum, ibadah khusus tak kira, kena ibadah. Paling baik sekali kita solat. Paling baik sekali kita solat tahajud. Paling baik kita mengaji, kita berzikir. Bangun malam, koncing tidur balik tak kira. Kira pula. Dan qiyamul lail berapa kali tiap pagi betul. Tu bangun sesaja, ya. Mesti bangun dan beribadah kepada Allah. Jadi dengan memikirkan keadaan ini, kita ceklah balik. Benarkah kita berpuasa? Benarkah kita berpuasa? Dan dalam bulan Ramadan ni kena banyak hati-hati. Apa-apa benda kita baca hikmah. Nak marah baca hikmah agak sebab Allah bagi ni, sebab Allah nak bagi aku ni kot.
Agak ujian ni datang ke aku ni, agak Allah Ta'ala nak bagi rezeki banyak ni. Sentiasa fikir macam tu. Orang kutuk-kutuk dan biarlah. Tak tertangga cuping telinga dia orang bercakap ni. Kan kena sabarlah banyak-banyak. Aduh, tiba-tiba pula diuji pula susah macam ni. Aduh, macam mana lah ni. Tu yang forum perdana tahun lepas, masa hujung tahun saya di Dataran Lang, Langkawi. Saya dengan geng-geng hias. Geng hias. Haslin Bollywood, Izharib, Abdullah Khairi, Samsul Debat. Hias. Samsul Debat yang paling bongsu lah. Perasan. Kami berompek masa tu bawa forum tu tajuk apa? Mana milik kita? Mana milik kita? Akhirnya bulan Ramadan ni tak ada apa pun kita fikir. Tak ada apa. Kita boleh tak makan. Walaupun makanan tu ada. Kalau buat kita meninggal dunia sebelum berbuka, tak sampai kita rasa makanan. Maka bukan milik kita. Kadang-kadang kita tanya. Saya tanya ada seorang. Tu siapa punya jam tu? Saya tunjuk. Jam tu siapa punya? Dia kata saya punya. Dia kata saya punya? Dia kata. Saya pun tanya. Tubuh badan tu, tangan tu siapa punya? Senyap dia. Tubuh badan kita pun Allah punya. Tapi kita tergamak mengaku bondo-bondo tu kita punya. Sedangkan bondo tu akan hancur. Bila disangkakan di Terengganu, Kelantan dan juga Pahang berlaku dulu, tak sangka di Selangor menetas dulu. Banjir besar. Mana teh banjir tu kat situ. Habis Hulu Langat tak pernah sangkut tenggelam. Habis. Termasuk rumah PA saya kat Hulu Langat, Taman Sinanding. Tenggelam kan kereta-kereta. Nak cakap apa? Bila Allah Ta'ala bagi. Akhirnya mana satu milik kita? Tak ada. Habis. Tak ada apa. Itu sebab kat Kelantan, Terengganu, dia orang rumah dia simple-simple. Kalau tak barang tak payah banyak, senang nak selamatkan. Dia pun tahu. Mana milik kita. Jadi bulan Ramadan ni, kita menginsafi bahawa semua ni Allah bagi pinjam-pinjam ya. Bila pinjam, manfaatkanlah sebaik-baiknya. Baiklah, tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian. Bak kata orang menanam tabu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau ada ilmu disertai dengan hikmah, insya-Allah selaut garam terasa tawar. Macam itulah. Yang cantik dipandang rumah penghulu, kayu tu ukir dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir biarlah menjadi intan. Maksudnya kembangkanlah, sebar panjangkanlah walaupun sikit. Mudah-mudahan ada manfaat. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan merasap ke dalam jiwa. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok medik ke Tanjung. Hati terkenang, mulut menyebut, jasa baik pihak di sini menjemput, rasa nak junjung. Jadi itu saja daripada saya. Sungguhnya yang baik itu datang dari Allah SWT. Dan kurang itu punca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.